ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى، اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى، اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Malam ini sekali lagi saya bersama-sama dengan tuan-tuan. Terima kasih kepada seluruh pegawai takbir masjid kerana memberi ruang kepada saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dikira sebagai satu amal saleh pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hidup ini kita jangan lupa ada titik akhirnya. Dan setiap apa yang ada pada kita ada titik akhirnya. Dan setiap yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan kita lupa ia adalah pemberian Allah. Dan Allah telah memberikan kepada kita, dia juga boleh mengambilnya semula. Bukan sekadar hidup saja yang Allah beri kepada kita, lalu diambil hidup ini dengan cara dimatikan oleh Allah. Semua yang ada pada kita sekarang, sihat, Allah boleh ambil dengan jalan diberikan sakit. Harta, Allah beri kepada kita, boleh diambil semula dengan dimiskinkan kita. Masa lapang Allah berikan kepada kita, lalu disempitkan masa kita. Dan inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Semua nikmat yang ada pada kita, jangan sekali-kali kita lupa faminallah, daripada Allah. Kadang-kala kita sering terlalai dengan perkara tersebut. Kita ingat semua perkara yang ada pada kita ini adalah hasil daripada usaha keras kita. Ramai orang yang telah berusaha keras, tetapi mereka tak boleh berada pada tempat kita sekarang. Ramai orang yang jaga kesihatan, tetapi ia tetap dikurniakan sakit oleh Allah. Ramai orang yang diberi masa, tetapi masih berasa sempit masa itu, tidak dicukupkan masa lapangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ghaflah ataupun kelalaian inilah yang kadang-kala kita terlepas pandang. Kita terlalu lalai dalam kehidupan ini, sehingga kan kita terlupa apa tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah. Kita terlupa dengan perjalanan kita yang mesti kita teruskan. Saya dan tuan-tuan akan meneruskan lagi perjalanan ini, musafir ini. Kita telah bermusafir daripada alam roh dulu, kemudian kita musafir ke alam rahim. Sekarang Allah bagi kita peluang, dan peluang ini tak semua Allah bagi pada semua orang. Ada orang yang dalam kandungan telah dipanggil oleh Allah, ada orang yang cuma sempat duduk dalam dunia ni 7 hari dipanggil oleh Allah.
ada orang yang 10 hari, ada orang yang setahun, 40 tahun, 50 tahun. Lalu dipanggil oleh Allah. Kita sampai hari ini Allah hidupkan kita. Pernah tak kita bertanya kenapa Allah masih bagi peluang untuk kita hidup sampai hari ini? Apakah sebabnya Allah masih kurniakan kita hidup lagi sampai hari ini? Apakah kita pernah bertanya peluang ini? Peluang ini kita akan rasa dia satu nikmat yang besar, kata ulama, bila kita mati. Begitu juga nikmat muda itu kita rasa hilang selepas kita berada pada umur tua. Nikmat kaya itu kita rasa hilang selepas kita berada pada tempat miskin. Nikmat kebesaran itu kita rasa hilang tak kala kita berada pada tempat kehinaan. Tapi semasa kita berada pada tempat itu, kita selalu lupa tentang perjalanan kita dan diri kita masing-masing. Lupa inilah masalah yang besar. Lupa inilah yang disebut oleh ulama sebagai ghaflah. Sehingga tiba-tiba je kita dah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sendiri tak bersedia untuk balik bertemu Allah. Bersedia tak bersedia pasti balik, suka tak suka pasti balik, mahu tak mahu pasti balik, benci ke seronok ke pasti balik. Tapi pernah tak kita fikir, kalaulah dalam masa yang terdekat ini aku balik, apa yang boleh menjadikan aku ini senang besok di alam akhirat? Saya berkata perkara ini, tuan-tuan, sebab zaman ini zaman yang Allah kurniakan kepada kita semua kematian yang tiba-tiba. Sebelum saya datang ke Kuala Terengganu, kawan baik saya, tuan-tuan, lebih muda daripada saya. Saya 55 tahun, dia tak sampai 50 lagi, tuan-tuan, baru 40 lebih. Sampai saya di Kuala Terengganu, dia meninggal dunia. Sebabnya sikit lagi dia jatuh dalam bilik air, tuan-tuan. Kita jangan ingat kita muda, asbab itu tak boleh datang kepada kita. Kalau Allah nak ambil kita, tak ada perkara yang mustahil dalam hidup kita. Sahabat saya muda lagi, bawah pada saya, tuan-tuan. Asbabnya jatuh dalam bilik air. 2 hari selepas itu dia menemui Allah Rabbul Izzah. Apa yang saya ingin sebutkan di sini, jika kita balik dalam masa terdekat dan hidup kita yang kita lakukan sekarang, boleh tak kita berbangga dengan Allah untuk kita mendapat kesenangan di yaumul akhirah? Itu je persoalan, tuan-tuan. Sebab saya akan ke sana, tuan-tuan semua akan ke sana, mak ayah kita akan ke sana, kawan-kawan kita akan ke sana. Bukan persoalannya ke sana, persoalannya kita dah siap atau belum, kita dah bersedia atau belum, kita dah ada bekal atau belum untuk ke sana. Bekal hidup ni kita dah ada, tuan-tuan. Kita ada bekal harta, kita dah ada duit, kita dah ada rumah. Hidup di sini kita telah sempurna, cukup sempurna. Kita ada kenderaan, bahkan bukan sebiji, tuan-tuan, sampai 2-3 biji. Dah cukup sempurna hidup di sini. Tetapi pernah tak kita fikir, apakah aku telah menyempurnakan kehidupan di yaumil akhirah? Yang ini persoalan yang saya nak bawa. Kalau kita bincang tentang ilmu kita, saya rasa telah mencukupi. Ilmu fardu ain kita, saya rasa telah cukup. Fiqh kita telah lepas daripada kadar kita tahu yang ni sah, yang ni batal. Tetapi fiqh kita yang ada pada kita jadi apa dekat kita? Saya rasa ilmu tauhid kita, kadar fardu ainnya telah selesai. Kita dah tahu sifat yang wajib pada Allah dan Rasul, yang mustahil dan harus sebagainya. Kita dah boleh cerita daripada wujud sampai mutakaliman. Tetapi ilmu tauhid itu jadi apa pada kita? Kita yakin tak dengan rukun iman yang 6 tu? Yakin tak dengan Quran? Yakin tak dengan akhirat yang disebutkan kepada kita? Mati tu benar, kubur tu benar, mahsyar tu benar, titian sirat tu benar, neraka tu benar, syurga tu benar.
Yakin tak kita dengan ilmu tauhid yang kita belajar tu? Ataupun ilmu tauhid itu kita dah belajar, buka kitab dan terus tutup kitab, ilmu itu duduk dalam kitab, tidak menjadi cara hidup kita. Kita belajar tasawuf daripada satu guru kepada satu guru. Apakah kita pernah bertanya, ilmu tasawuf aku ni tadi boleh tak membentuk hati aku menjadi hati yang baik? Kita kenal sifat mahmudah 10, mazmumah 10. Apakah mahmudah yang 10 itu ada dalam hidup kita? Dan mazmumah yang 10 itu dah kita tinggalkan. Kita rasa tinggal semayang saja berdosa. Selagi kita tak boleh tinggalkan sifat mazmumah yang 10 itu, kita masih lagi dalam ma'asi, dalam maksiat. Kita masih lagi orang yang berbuat maksiat. Sebab itu, ini sebenarnya yang saya ingin bincangkan, tuan-tuan. Saya tak nak bercerita tentang isu semasa. Saya tak nak cerita tentang apa yang berlaku di Palestin. Saya tak nak cerita, tuan-tuan. Kawan-kawan kita di Palestin, mereka gugur satu persatu dalam keadaan syahid. Mereka tersenyum menunggu syurga Allah. Apa jadi pada kita? Kita tak jadi apa-apa lagi, tuan-tuan. Kita jangankan nak menahan peluru-peluru daripada orang-orang Israel. Proses mujahadah kita, kita nak tahan peluru kata-kata daripada orang, tak boleh lagi bentuk hati kita. Sayyidina Rasul, orang-orang kafir katakan dia gila, dia masih tersenyum. Al-Quran memerintahkan kepada kita, bila orang jahil kata engkau macam-macam, apa yang kau kena buat? Qalu salama. Baiklah kamu, selamatlah kamu. Maka kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Kita masih tidak mampu macam mana kita boleh tersenyum untuk gugur syahid, untuk melihat jannah Allah. Sahabat kita di Palestin, mereka gugur satu persatu kerana peluru-peluru orang-orang kafir, bom orang-orang kafir. Kita tak mampu lagi, tuan-tuan, untuk menahan peluru-peluru, perkataan-perkataan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu. Lalu kita mengatakan qalu salama, dan ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, kelalaian kita ini terlalu besar bersarang di dalam hati dan roh kita. Maka ulama pesan kepada kita, yang ni saya nak bincang, apakah penawar bagi kelalaian itu? Supaya kita tak terus lalai. Umur ni berjalan, tuan-tuan. Hari ni dah hari Jumaat. Kita pejam celik, besok hari Sabtu. Tak siapa boleh halang besok hari Sabtu, tuan-tuan. Saya tak boleh halang, tuan-tuan tak boleh halang. Tangguh dululah hari Sabtu. Tak boleh, tuan-tuan. Besok kita kalau ada umur, kita jumpa Sabtu. Bila kita jumpa Sabtu, bermakna umur kita makin pendek. Sebab saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu, bila titik akhir kita, umur kita ni, bila titik, bila saat akhir ni, saya tak tahu dan tuan-tuan tak tahu. Apa rahsia tak diberitahu kepada kita, supaya kita tak berlengah-lengah, kita tidak menunda-nunda amal saleh ini. Sebab itu, Masya Allah, yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul, Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut ini. Hebat, tuan-tuan, hadis ni. Orang yang berakal, orang bijak, bukan orang pandai cakap macam saya ni. Tak guna pandai cakap macam saya. Setiap perkataan dihisap oleh Allah. Kalau apa yang saya cakap ni saya tak buat, saya akan masuk neraka dahulu daripada orang Yahudi dan Nasara. Ratusan tahun, tuan-tuan. Bukan senang duduk depan ni. Itu kadang saya menangis duduk depan ni, tuan-tuan. Tapi saya tak boleh lari daripada takdir Allah. Saya berada di hadapan ini adalah takdir daripada Allah. Saya tak boleh lari takdir ini. Cuma saya berharap takdir ini menjadi rahmat atas saya, bukan menjadi istidraj atas saya. Sebab itu, 3 perkara yang kita tak boleh tolak dalam hidup ni, tuan-tuan. Pertama, rezeki. Kedua, takdir. Ketiga, kematian. Tetamu yang tak diundang pasti datang. Kita terima tak terima, dia datang. Terima tak terima, dia datang. Saya tak boleh tolak takdir Allah.
Kerana pentakdir saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ubatnya, penawarnya bagi kelalaian ini? Pertama kata ulama, iaitu al-ilmu billah. Kita mengenal akan Allah, kenal Nabi kita, kenal agama kita, kenal syariat Islam. Kita kena kenal, tuan-tuan. Sebab itu kita belajar ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, biarlah kita bertambah dekat kepada Allah. Bukan kita belajar, kita tak jadi apa-apa, tuan-tuan. Kalau dengan dunia ni, kita cari dunia 20 tahun, kalau tak dapat apa-apa, kita rasa macam kesal. Aku berniaga 20 tahun tapi tak nampak apa-apa, kita rasa macam kesal, tuan-tuan. Tapi kalau kita, katalah kita berniaga 20 tahun, kita nampak hasilnya. Kita dapat rumah, buat rumah besar, kita ada kereta 3-4 biji, kita ada saving yang banyak, kita rasa puas hati. Pernah tak kita bertanya perkara itu di dalam ilmu kita? Kita belajar setiap malam 20 tahun, kita tengok apa hasil kita. Kalau belajar ilmu tauhid, apa hasil tauhid aku? Kalau belajar ilmu fiqh, apa hasil fiqh aku? Kalau belajar ilmu tasawuf, apa hasil tasawuf aku? Kalau 20 tahun, tuan-tuan, kita mendengar ilmu ini tetapi dia tak memberi hasil, pernah tak kita menyesal seperti mana kita kesalnya, aku berusaha dengan dunia 20 tahun tapi tak mendatangkan hasil? Dan jika kita melihat perubahan dalam diri kita, kita belajar 20 tahun ini, nampak ilmu tauhid ini memberi hasil dalam hidup kita, fiqahnya, tasawufnya. Bagaimana penyataan rasa syukur kita kepada Allah? Seperti mana yang disebut oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebab itu, tuan-tuan, ada hadis tentang 4 doa Nabi yang Nabi minta lindung. Kadang-kala kita beramal hanya sebagai doa, tetapi kita tidak mengambil dia sebagai ilmu. Pertama, Nabi minta lindung min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak manfaat. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada ilmu yang tak manfaat. Saya selalu bercakap, tuan-tuan, bercakap perkara ini, pada akal kita, kenapa Nabi minta perkara itu? Nabi nak ajar kita, Nabi nak didik kita. Tuan-tuan, atau Nabi sendiri ajar kita, bagi tahu kita, jangan himpun ilmu sehingga ilmu tadi menjadi beban kepada kita besok di akhirat. Lepas itu Nabi ajar kepada kita minta lindung dengan Allah min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak manfaat. Kita himpun dan terus himpun, kemudian kita tak boleh bawa balik. Kedua, Nabi ajar kita min nafs wa min qalbil la yakhsha, daripada hati yang tak khusyuk, tuan-tuan. Kita kalau dengan agama kita tak rasa seronok. Kita duduk masjid lama-lama, kita rasa gelisah, tuan-tuan. Cuba tengok diri kita. Kita boleh duduk tepi pantai lama-lama 2-3 jam, padahal tak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Kita makan je. Tapi kita rasa selesa. Kita rasa seronok. Kenapa, tuan-tuan? Bila kita bawa diri kita kepada Allah, masjid ni rumah Allah, bila bawa je pada Allah, kita rasa tak selesa. Kita rasa tak tenang, kita rasa gelisah, kita cepat-cepat nak ingat kat rumah kita. Dan doa ini pernah diminta oleh Nabi, min qalbil la yakhsha. Sebab itu, tuan-tuan, ini ukuran kita. Kalau dalam hidup ini kita bosan dengan Allah, kalau dalam hidup ini kita bosan dengan Quran,
Kalau dalam hidup ini kita bosan untuk sebut nama Allah, kalau dalam hidup ini kita bosan untuk sebut nama Nabi kita, agak-agak tuan-tuan di sana besok senang tak hidup kita? Saya tak nak bercakap tentang di sini sebab ramai orang telah bercakap tentang perkara yang di sini. Saya nak bercakap perkara yang di sana sebab saya akan ke sana dan semua orang akan ke sana. Sebab itu apabila yang Nabi sebut, kita kena bawa ilmu ini dalam diri kita, tuan-tuan. Kita muhasabah diri kita. Jangan ilmu ini kita bawa kepada orang lain. Bila ilmu yang kita belajar, kita bawa pada diri orang lain, kita akan nampak orang tu salah, orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Dan kita tak melihat yang kita salah. Kita tak tengok yang aku penuh dengan salah, aku dah buat salah. Yang ketiga, min nafsil la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Apa ada dalam dunia ni kita nak ambil semua, tuan-tuan. Tuan-tuan, dunia ni tak salah. Carilah harta dunia sampai kita boleh menuju kepada akhirat. Carilah harta dunia ni sebab ini perintah Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari, tuan-tuan, sampai kita boleh buat baik. Kita cari dunia sampai kita boleh tolong fuqara dan masakin. Ini jalan ke syurga Allah. Islam tak suruh kita tinggal dunia. Bukannya orang yang duduk masjid suruh tinggal dunia, tak, tuan-tuan. Sayyidina Osman ahli masjid, Abdurrahman bin Auf ahli masjid. Tapi jangan sampai dunia ini menjadikan kita lupa yang kita nak balik kepada Allah. Yang ni salah. Yang ni yang dikatakan ghaflah. Yang ni yang dikatakan lalai. Kita tak terfikir langsung yang aku akan balik. Tak terfikir langsung yang aku ni nak masuk liang lahat. Kita tak terfikir langsung yang perkara itu akan terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, Nabi minta apa? Daripada doa, min da'wati la yustajabu laha, daripada doa yang tak dimustajabkan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau dalam hidup ni Allah tak nak dengar doa kita. Kita minta, kita minta, kita minta. Kenapa doa kita Allah tak nak makbulkan? Sebab kita tak jadikan Allah itu Tuhan kita. Kita cuma cakap aja, Allah itu Tuhan aku. Saya tanya tuan-tuan, kalau duit itu hilang, takut tak? Kalau rumah kita orang ambil, takut tak? Takut. Tapi kalau Allah hilang dalam hati kita, pernah takut tak? Kita tak ingat Allah pun hari ini. Tak bertasbih pun. Tak sebut pun la ilaha illallah. Kita tak cakap pun astaghfirullah. Kita tak cakap pun subhanallah. Agak-agak kita menyesal lah. Kenapa ya mulut yang Allah bagi percuma ni, aku tak boleh sebut nama engkau daripada pagi sampai sekarang. Kita asyik bercerita tentang dunia je, cerita tentang orang, cerita tentang itu, tentang ini. Bila mulut kita bercerita tentang Allah, bila mulut kita bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita bersembang dengan isteri kita, hari ni abang teringatlah kat Rasulullah. Si kita tanya, kenapa abang teringat kat Nabi? Sebab Nabi tunjukkan kita semua kepada Allah. Nabi yang telah tunjukkan kepada kita semua cara nak semayang. Nabi yang tunjukkan kepada kita semua puasa Ramadan. Nabi yang telah tunjukkan kepada kita semua macam mana nak puasa Isnin Khamis. Nabi yang tunjukkan pada kita semua macam mana nak puasa
pada setiap bulan. Tapi kenapa ya kita tak mengingat dekat insan yang banyak buat baik dekat kita, yang dah tunjukkan kita sampai kita jadi macam sekarang. Kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita boleh zakat. Siapa yang bagi tahu kita semua perkara ni? Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita balas jasa baik tersebut? Apa yang kita bersungguh-sungguh nak balas jasa baik itu? Tuan-tuan, yang kenalkan kita dengan Allah Sayyidina Rasul, yang kenalkan kita dengan Islam ni Sayyidina Rasul. Tuan-tuan, jika orang buat baik dengan kita, kita sungguh-sungguh balas jasa dia. Tapi apa yang kita dah buat, yang kita rasa, aku rasa puas yang aku buat untuk balas kebaikan yang telah Nabi buat pada kita semua. Apa yang kita dah rasa puas, tuan-tuan? Kita puas, aku rasa puas dah, aku dah balas ni. Ataupun tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita langsung tak pernah fikirkan benda ni. Kita langsung tak terlintas dalam hidup kita. Sebab itu Nabi kata, siapa yang tak berterima kasih dengan manusia, dia tak bersyukur dengan Allah. Tuan-tuan, tak ada kerasa nak terima kasih dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mampu berzikir, tuan-tuan, jika Nabi tidak tunjukkan kepada kita jalan itu. Tapi disebabkan kelalaian kita, maka ubatnya dengan jalan ilmu dan mengenal perkara tersebut. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan kedua, iaitu orang yang nak ubat hati dia, maka kata ulama, selalulah ingat Allah. Tuan-tuan, Nabi sebut kepada kita tiap-tiap perkara yang tidak dimulakan dengan mengingati Allah, yang tak sebut nama Allah. Amalan yang kita buat, perkara yang kita buat, Nabi kata tidak berkat. Nak masuk masjid, tuan-tuan, tadi kita sebut tak nama Allah, ataupun kita lupa. Kita boleh masuk masjid sebab kita sihat? Jangan, tuan-tuan. Saya selalu ingatkan diri saya. Saya dah 55. Kalau saya tengok umur saya dalam 55 tahun ni, berapa tahun yang saya Allah bagi datang masuk masjid? Berapa tahun yang Allah biarkan saya daripada dapat masuk masjid? Kita boleh masuk dalam masjid ni, tuan-tuan, duduk dalam masjid ni bukan sebab kita sihat. Sebab rahmat Allah, hidayah dan taufik Allah. Bukan sebab kita tahu yang ni masjid, bukan. Jika tak ada rahmat dia, tak ada taufik dia, tak ada hidayat dia, kita tak boleh duduk dalam rumah Allah ni. Kita tak akan mampu pun untuk kita niat ihtikaf dalam masjid ni. Saja aku ihtikaf dalam masjid ni kerana Engkau, ya Allah, tak mampu, tuan-tuan. Balik, saya renung diri saya, tuan-tuan renung diri tuan-tuan. Sunnah ni, tuan-tuan, masuk masjid baca doa. Bukan pakai serban je sunnah, tuan-tuan, tak. Nanti kita keluar masjid ni, tuan-tuan, keluar masjid, kita sarung kaki kasut kita dengan kaki kanan. Yang ni sunnah Nabi. Bukan semua orang mampu pakai serban, bukan semua orang mampu pakai jubah. Tapi kadang-kadang kesombongan kita, bila kita dah pakai macam ni, kita tengok orang tak pakai, kita kata kenapa tak ikut sunnah. Jangan sombong, tuan-tuan, sebab benda yang Allah bagi pada amalan, pada segi dunia dan akhiratnya adalah pemberian Allah.
Apa salah saya dan tuan-tuan nanti lepas habis mayang Isyak, kita keluar daripada masjid, kita sarung selipar kita dengan kaki kanan. Ya Allah, inilah sunnah yang aku ikut seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lupa Allah, tuan-tuan. Kalau kita nak ubat hati kita daripada kelalaian, kemudian apa kata ulama, iaitu bersama-sama dalam majlis ilmu, dalam majlis yang mengingati Allah, supaya kita dekatkan ingatan hati kita kepada Allah. Dalam hidup ini hati kita tak terikat pun dengan Allah. Hati kita tak terikat. Saya selalu bercakap, tuan-tuan, dengan keluarga saya, dengan anak isteri. Dan kadang kita kalau bersembang dalam keluarga, kita tak pernah cerita pun tentang Allah dan Rasul. Kita cerita tentang hidup ni. Lalu macam tu. Saya daripada anak-anak saya kecil, tuan-tuan. Anak-anak saya kecil, bila saya balik kuliah macam ni, dalam pukul 11, anak-anak saya akan tunggu saya. Padahal dia sekolah, tuan-tuan. Dia tunggu saya. Dia tunggu saya, lepas saya habis minum apa semua, dia tunggu, dia akan dengar apa saya nak cerita. Masa dia kecil, saya tak bawa mereka pergi masjid dengan kuliah. Mereka sekolah dan sebagainya. Tapi mereka nak tahu apa yang saya sampaikan di masjid, ceritakan pada kami. Itu yang saya buat setiap malam, tuan-tuan. Setiap malam sampai mereka besar. Tuan-tuan tahu apa saya dapat. Mereka telah berkahwin, mereka ada anak, saya ada cucu 17 orang, tuan-tuan. Saya tak paksa dia orang datang untuk mengaji di masjid. Alhamdulillah, mereka ada di masjid ni. Mereka ada di masjid tempat saya memberi kuliah. Saya tak paksa pun, saya tak suruh pun. Tuan-tuan, ingat apa yang kita buat, maka Allah akan balas kebaikan itu. Walaupun kebaikan yang kita buat ni tak besar mana, percayalah, tuan-tuan, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang pernah kita buat dalam dunia lagi. Allah tunjukkan kepada kita kebaikan itu. Janganlah menyesal untuk buat baik kepada Allah. Janganlah menyesal untuk kita berbuat kebaikan masa hidup ini. Kerana balasannya pasti, tuan-tuan. Dunia lagi Allah tunjukkan kepada kita, apatah lagi di akhirat, tuan-tuan. Saya pernah bercakap di dalam masjid ini, besok kalau kita mati, ada 3 perkara yang akan terus mengalir dalam hidup kita masa dalam kubur. Pertama, sedekah jariah. Itu kalau orang ada duit, tuan-tuan, tak apalah. Ada orang datang jumpa saya, peluk saya, "Ustaz, saya tak boleh tolong Ustaz dengan duit." Dia tengok madrasah yang tengah saya buat di Kampung Gemuruh ni, tuan-tuan. Datang, "Saya tak boleh tolong Ustaz." Dia kata dengan saya tak ada duit Ustaz, saya orang miskin. Saya bukan orang ada harta, makan cukup-cukup aja Ustaz. Cukup-cukup aja makan. Saya peluk dia, tuan-tuan. Saya kata, "Abang tak apa. Abang tolong doakan saya. Kerana doa untuk orang lain itu satu sedekah. Doa kita untuk saudara mukmin kita yang lain satu sedekah, tuan-tuan. Kita tak mampu tolong semua orang dengan harta kita, tapi kita mampu tolong semua orang dengan doa kita. Kita tak akan mampu bantu semua orang dengan harta kita, tetapi kita mampu bantu semua orang dengan doa kita. Ini yang Nabi ajar kita, tuan-tuan. Kedua, ilmu manfaat. Dan yang ketiga, ini harapan saya dan harapan semua orang. Anak yang saleh, yang dia takkan pernah lupa kita saat hidup kita, saat mati kita besok.
Anak yang takkan tinggalkan kita selepas kematian kita. Saya ingin bercakap perkara ini kerana saya akan lalu zaman itu dan tuan-tuan akan lalu zaman itu. Saya mati, tuan-tuan mati. Saya akan duduk dalam liang lahat. Saya akan diturunkan ke dalam liang lahat oleh anak-anak saya seramai 7 orang campur menantu tuan-tuan, mana 14 orang yang akan turunkan jenazah saya dalam liang lahat. Selepas mereka turunkan jenazah saya di dalam liang lahat, mereka akan tinggalkan saya sendirian. Tetapi jika masa hidup ni tuan-tuan, kita telah ingatkan mereka dengan Allah dan Rasul, percayalah, mereka takkan lupakan kita. Mereka takkan lupakan kita tuan-tuan. Kita akan sentiasa menerima hadiah daripada anak-anak kita, percayalah. Tuan-tuan, sekarang ni kita hidup, mungkin kita tak berapa nak yakin dengan alam barzakh. Sebab itu ada hadis, kalaulah orang yang dah pergi tinggalkan kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita yang dah mati dulu, Allah hidupkan dan bagi tahu tentang hari pertama di alam barzakh, nescaya kita akan pensan semuanya tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang keempat, dekatilah Allah dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Quran tuan-tuan. Tolonglah, jangan pisahkan Al-Quran dalam hidup kita ni. Saya seru hari ini, khususnya saya seru anak-anak saya, saya seru menantu saya. Jangan kalian tinggalkan baca Quran setiap hari. Anak-anak saya hafiz tuan-tuan, menantu saya pun hafiz. Tapi seorang hafiz tuan-tuan tidak boleh memastikan dia boleh membaca Al-Quran setiap hari. Tuan-tuan, orang yang Allah bagi mereka Quran ini 30 juzuk adalah kurniaan daripada Allah. Saya kecil-kecil dulu tuan-tuan sekolah hafiz, tapi saya tak dapat hafal Quran 30 juzuk tuan-tuan. Allah tak bagi saya tuan-tuan. Allah tak bagi saya hafal Quran 30 juzuk. Menangis saya tuan-tuan, kenapa saya tak boleh hafal Quran 30 juzuk? Tapi Allah ni maha adil tuan-tuan. Betul kata ulama, hajat seorang ayah yang tidak kesampaian itu disempurnakan oleh seorang anak. Hajat saya nak jadi seorang hafiz tuan-tuan, Allah tak sampaikan. Mungkin jika saya menjadi seorang hafiz, saya akan menjadi seorang hafiz yang sombong kepada Allah. Saya bangga dengan status saya sebagai seorang yang hafal Quran. Maka hajat seorang ayah, kata ulama, yang tidak kesampaian disempurnakan oleh seorang anak. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi saya anak yang hafal Quran, menantu yang hafal Quran. Cuma saya ingin berpesan kepada mereka, tolonglah jangan tinggalkan Al-Quran, kerana orang yang telah dikurniakan hafazan 30 juzuk ini adalah pilihan Allah dan kurniaan Allah. Jika kalian yang telah menghafal Al-Quran juga tidak membaca Al-Quran setiap hari, bagaimana kami yang tidak menghafal Al-Quran? Maka kelalaian ini akan terus berlaku dalam hidup kita. Jika kita tinggalkan Al-Quran tuan-tuan, kita takut besok jika malaikat dalam kubur tanya kita, siapa imam kamu? Kita tak boleh jawab, Quran itu imam aku. Bacalah Quran tuan-tuan, walaupun sehari 10 ayat. Kalau sibuk-sibuk, tengok je lah Quran tu, pegang, tengok.
Tak semua orang yang Allah bagi boleh baca Quran, tuan-tuan. Ada orang tak boleh baca. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, orang tak boleh baca Quran umur 60 tahun. Lepas kuliah dia datang jumpa saya, "Ustaz boleh doakan saya?" "Doa apa bang?" "Saya doa abang sihat ya." "Bukan Ustaz, sihat tak, sakit tak apa Ustaz," dia kata. "Saya umur dah 60 Ustaz, saya tak boleh baca Quran lagi." Dia peluk saya, dia menangis, tuan-tuan. Saya terima kasih dengan Allah. Saya hatam Quran umur 6 tahun. Saya terima kasih dengan Allah. Tapi ada sahabat kita yang umur 60 tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, betapa lalainya kita sebagai seorang yang Islam dan seorang yang beriman, tapi kita tak fasih baca Quran. Pernah tak rasa bersalah dalam hidup ni? Kita orang Islam, kita orang mukmin, tapi kita tak boleh baca Quran, kita tak fasih baca Quran. Kita tak fasih, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalaulah kita tak mampu baca Quran, kita masih tak fasih baca Quran, dan kita redha keadaan kita, apakah keadaan kita besok di yaumil akhirah? Tuan-tuan, ubat bagi kelalaian itu, kata ulama, berdoalah sungguh-sungguh agar Allah buka mata hati kita ni, agar tidak dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta, tuan-tuan, dengan Allah supaya hati tak lalai. Doa sungguh-sungguh. Sebab itu, tuan-tuan, saya teringat kata hukama, antaranya ubat bagi hati itu, dia kata, pertama, bergaul dengan orang soleh. Cari orang soleh-soleh, bergaul, tuan-tuan. Majlis soleh-soleh, majlis ilmu, majlis zikir. Macam saya suka bercerita tentang diri saya. Kita bila dah 40 ke atas, 50 nak masuk 60 ni, benda yang masih tak bagus dalam hidup kita ni, kita berhentilah dulu. Kita usahalah untuk kita berhenti dulu. Sebab kita takut nanti apa yang kawan-kawan kita bagi tahu kita masa diangkat jenazah kita, takut tak betul, tuan-tuan. Kan bila orang angkat jenazah kita, jemaah akan tanya kan, "Apa khabar ini mayat?" Kita semua cakap baik, tapi kita sedang sakit tu, tuan-tuan. Nanti tanya lagi sampai 3 kali, "Apa khabar ini mayat?" "Baik." "Apa khabar ini mayat?" "Baik." Saya suka bangkitkan kisah ni. Bulan ni je, tak sampai sebulan lagi, tuan-tuan. 2-3 orang yang hampir dengan saya Allah ambil. Bukan keluarga saya, tuan-tuan, tapi kawan-kawan, orang yang rapat dengan saya, Allah ambil, tuan-tuan. Jadi pengajaran dalam hidup saya. Jadi satu ibrah lah dalam hidup saya. Berdoalah, tuan-tuan. Ubat hati itu, pertama, bergaul dengan orang soleh. Kedua, baca Quran. Ketiga, sikit makan, jaga makan. Sikit makan, jaga makan. Kalau kita nak makan tu, tengok-tengoklah apa makanan tu. Zaman sekarang ni, tuan-tuan, makanan ni berosakkan kita. Bukan dekat tempat kita je, tuan-tuan. Tak tahulah betul tak betul. Baru ni ada orang bagi gambar
Di Madinah pun tuan-tuan dah masuk lah minuman jenama Heineken 0.0 alkohol, tapi jenama Heineken. Saya tak tahulah Heineken tu tuan-tuan fikir sendirilah. Saya tak nak kupas lah jauh-jauh. Cukuplah jaga makan. Jaga makan. Kadang-kadang coklat yang kita makan tu tengok ada alkohol tak. Jangan pakai makan je tuan-tuan. Tengok dulu, tanya. Jangan pakai beli je tuan-tuan. Ini yang masuk dalam badan kita. Ini kalau kita tak jaga makanan itu tuan-tuan, nanti kenapa aku ni tak boleh baik lagi? Kenapa aku tak boleh jadi orang baik? Rupanya kita tak tengok makanan kita. Kemudian apa kata hukama? Ubat bagi hati itu semayang malam. Belajar bangun malam tuan-tuan. Kita belajar bangun malam sebab kita dah tak ada masa dah. Saya bukan nak cakap pasal tak ada masa dah nak kiamat. Kita ni dah tak larat. Dah tak larat dah. Dah uzur, lutut dah sakit, badan dah lemah. Mana kita nak balik lah tuan-tuan. Jadi masa dah tak ada lah. Jadi kalau badan dah tak larat, lutut dah sakit, dah lemah, kita tak buat apa-apa lagi. Kita tak nak bangun malam lagi. Kita dah terlepas bangun malam dah puluhan tahun, kita tak menyesal lagi. Tuan-tuan, kalau nak terang kubur, rajin bangun malam. Kalau nak kubur terang lah tuan-tuan, rajin bangun malam. Sebab kubur ni susah. Rajin bangun malam. Rajin tuan-tuan. Jangan banyak-banyak lah, 2 rakaat aja. Buat 2 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat, tak kisahlah. Sembahyang sunat tahajud ke, sembahyang sunat mutlak ke. Kemudian kita tutup dengan sembahyang witir. Jangan banyak-banyak, 1 cukup. Kita pun cakap, Rasulullah tak buat 1, Rasulullah buat 3. Saya tak kuat macam Nabi. Kita cakap macam tu. Saya tak mampu nak semayang macam Nabi semayang. Saya mampu 1 je. Mudah-mudahan kalau saya dapat semayang setiap malam 1, nanti Allah bagi saya dapat buat 3. Tuan-tuan, kalau 1 pun kita tak mampu, jangan fikir 3. Kalau semayang witir tiap-tiap malam 1 rakaat kita tak mampu buat, jangan fikir 3 lagi. Kalau kita tewas semayang witir sampai umur 55 tahun ni tuan-tuan, janganlah fikir jauh-jauh. Saya cakap diri saya tak bercakap diri tuan-tuan. Sampai sekarang saya tewas tuan-tuan untuk istiqamah semayang sunat witir 1 rakaat dalam hidup saya. Kalau 1 pun kita tak boleh nak buat tiap-tiap malam tuan-tuan, persoalan yang kena ada dalam diri kita, bahagiakah kita besok di sisi alam akhirat? 1. Kedua, kalaulah 1 rakaat sembahyang witir kita tidak boleh istiqamahkan, betapa lemahnya iman kita tuan-tuan. Lemah iman kita. Tapi kita tak sedar sebab kita terlalai. Kemudian kata hukama, ubat bagi hati yang terakhir, munajat kepada Allah pada waktu sahur. Sebab apa tuan-tuan waktu sahur? Sebab waktu sahur doa mustajab. Tuan-tuan perasan tak masa dah cepat? Kita nak masuk Ramadan ni tinggal tak apa hari lagi tuan-tuan. Lebih kurang 80 hari kot. Cepatlah.
Kita akan puasa awal bulan 3. Ni bulan 12, nak masuk dah Januari tuan-tuan. 1, 2, tinggal berapa, 2 bulan lebih sikit je. Maknanya masa tu cepat. Saya tak nak cerita masa cepat tanda kiamat, tak nak ceritalah, tak nak cerita. Cuma saya nak beritahu, walaupun masa tu dah cepat, kita masih jadi orang gagal. Kita tidak gagal pada sisi dunia, tapi kita masih gagal dari sisi akhirat. Dunia kita berjaya tuan-tuan, berjaya dunia kita. Tetapi akhirat kita masih kita tidak menyamai kejayaan dunia tu. Kejayaan dunia yang kita ada ni, akhirat kita tak boleh nak bersaing dengan dunia kita. Padahal kita minta dengan Allah, minta sama-sama kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi tak boleh nak bersaing dunia dan akhirat. Kemudian tuan-tuan, ubat bagi orang yang lalai, bangkit ibadat pada waktu malam. Ngintailah, carilah rahmat dan taufik Allah agar kita terbelenggu daripada kelalaian hidup ini. Kita berusaha tuan-tuan untuk kita lepas daripada perkara yang menyebabkan kita lupa akan perjalanan kita seterusnya. Dan yang terakhir, ubat bagi ghaflah itu. Ubat bagi ghaflah itu tuan-tuan, selalulah kita mengingati saat kematian kita. Sebab Nabi kata, ingat mati ini memutuskan kelazatan. Hidup ni tuan-tuan memang seronok. Seronok hidup ni. Tapi kalau kita lupa tentang kematian, kita takkan lepaskan seronok ni. Lepas itu kata Imam Ghazali, kenapa mati ni sakit? Sebab kita tak nak tinggalkan dunia ni. Ada kita lawan tuan-tuan. Malaikat nak cabut nyawa kita, kita tak nak balik. Aku sayang rumah aku sayang harta aku sayang tanah aku. Tapi kita tak boleh nak lawan tuan-tuan. Sebab kata hukama, ada 4 perkara yang akan diragut daripada kita tanpa keizinan kita. Pertama, roh. Kedua, harta kita yang akan diragut oleh ahli waris selepas kematian kita. Keempat, jasad kita ni akan diragut oleh cacing-cacing, ulat-ulat di dalam liang lahat. Yang keempat, amal saleh yang akan diragut oleh orang yang pernah kita zalim, orang yang pernah kita londehkan, kita bukakan keburukannya, orang yang pernah kita hasad dia, orang yang pernah kita zalim dari hartanya, orang yang pernah kita zalim maruahnya, orang yang pernah kita zalim daripada banyak perkara di dalam hidupnya. Mereka ini semua akan ragut amal saleh kita. Seorang-seorang ambil. Jadi kalau semua orang ambil, tuan-tuan, kebaikan kita buat, kita ada apa lagi? Kalau kita tak ada apa benda baik, kita nak pergi mana tuan-tuan? Mana nak pergi? Hidup ni ada titik. Dalam dunia ni tempat berhenti, mati habis. Tapi akhirat tak ada tuan-tuan, terus saja. Kita terus saja, dah tak ada titik akhir. Titik kita 2 tempat. 1 kalau kita masuk syurga, 2 kalau kita masuk neraka. Jadi yang kita mahukan adalah jannah Allah, yang kita minta lindung adalah neraka Allah. Ini doa yang kita minta tiap-tiap kali masuk bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau bulan Ramadan selalu dengar doa ni. Kan? Lalu dengar dengan satu lagi doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekarang tak dengar lagi tuan-tuan sebab Ramadan tak masuk. Nanti masuk saja satu Ramadan kita dengar lagi. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tiap-tiap hari kita minta ampun dengan Allah. Untunglah kalau mati dalam bulan Ramadan, mati sedang minta ampun. Tapi sebulan kita minta ampun, 11 bulan kita lupa kepada Allah. Kalau mati dalam keadaan kita lalai dan lupa kepada Allah, di mana tempat kita? Adik tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup kot pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ni. Cukuplah. Cuma ada dua perkara yang saya ingin tinggalkan. Pertama, nak jaga hati ni susah. Jadi kita bertaus dengan Allah. Apa bunyi doa minta lindung dengan Allah untuk kita dapat hati yang baik? Saya baca 3 kali. Pertama, bunyi dia macam ni. A'udzubillahi min syarrin nafsi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi min syarrin nafsi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi min syarrin nafsi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, saya ingin tinggalkan tuan-tuan doa angin Ahmad. Saya baca semalam kot, kalau tak silap saya doa angin Ahmad kemarin di Masjid Durian Burung. Doa angin Ahmad ni tuan-tuan, doa ini bukan khusus untuk angin Ahmad, tapi dia merangkumi angin Ahmad, penyakit yang besar, penyakit kulit, penyakit urat. Saya nak kongsikan benda ni. Saya amal daripada saya muda lagi tuan-tuan, daripada umur saya 18 tahun. Dan amalan ni saya dapat daripada syekh saya tuan-tuan. Saya amal sampai sekarang. Saya ingin kongsi je tuan-tuan. Bulan lepas saya buat medical check up. Alhamdulillah tuan-tuan, saya buat medical check up keseluruhannya di hospital. Alhamdulillah tuan-tuan, saja saya kongsi. Saya punya BP tuan-tuan 122/79. Saya punya kolesterol 3.4. Saya punya gula 4.5. Saya punya buah pinggang, doktor kata baik sangat. Paru-paru semua, jantung, alhamdulillah. Kemudian saya buat CT scan kepala saya. Sebab sebelum ini ada sikit saya bengkak di kepala daripada atas sampai bawah, sampai leher. Jadi saya buat CT scan, alhamdulillah tuan-tuan, CT scan tak jumpa apa-apa penyakit pada bengkak tersebut. Pukul 3 saya buat, pukul 5 saya buat CT scan tuan-tuan, pukul 8 malam bengkak tu hilang. Jadi cuma saja je kot tak pernah pergi hospital tuan-tuan 55 tahun. Jadi pergi jugalah. Saya orang yang degil pergi hospital tuan-tuan. Saya jenis orang takut. Pertama kali dalam hidup saya kena cucuk jarum ambil darah tuan-tuan. Pertama kali dalam hidup saya, tak pernah tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi doktor tanya saya, ustaz, dia kata dia panggil pakcik, bukan ustaz, dia panggil pakcik. Pakcik, boleh saya tanya apa amalan pakcik? Dia kata, saya tengok kalau saya sendiri yang buat medical check up darah macam ni, saya tak dapat keputusan yang baik macam pakcik.
Saya senyum tuan, saya balik saya senyum, saya fikir kat rumah. Saya tanya rumah saya apa amalan saya tak ada amal apa-apa pun. Lepas saya termenung lama pun saya teringat tuan-tuan. Saya sendiri beramal daripada umur 18 pun saya tak ingat saya amal. Tapi ini yang saya baca tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, tiap-tiap lepas sembahyang, saya tak tinggal doa ni. Saya kongsi dengan tuan-tuan. Sebelum ni saya tak ada kongsi sangat. Saya cuma yakin apa yang saya buat. Tapi bila saya dah buat medical check up ni, saya sendiri pun terkejut tuan-tuan. Ayah saya, mak saya kencing manis kritikal. Makcik-makcik saya semua potong kaki tuan-tuan. Kalau darah tinggi ni mainan tuan-tuan. Ayah saya, arwah ayah saya kencing manis setiap hari tak boleh baca. Kalau cek saja mesti keluar ER. Tak ada bacaan tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada saya dalam keadaan bacaan gula yang boleh kot. 4.6 ni boleh ke tuan? Boleh Jadi itulah yang saya kongsikan. Saya baca tuan-tuan 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati minar rihil ahmar wa da'il akbar wa min kulli da'in fin nafsi wad dami wal lahmi wal juludi wal uruqi wal izami. La ilaha illa anta subhanaka idza qadaita amran an taqula lahu kun fayakun. A'udzu bikalimatillahi tammati minar rihil ahmar wa da'il akbar wa min kulli da'in fin nafsi wad dami wal lahmi wal juludi wal uruqi wal izami. La ilaha illa anta subhanaka iza qadaita amran an taqula lahu kun fayakun. A'udzu bikalimatillahi tammati minar rihil ahmar wa da'il akbar wa min kulli da'in fin nafsi wad dami wal lahmi wal juludi wal uruqi wal izam. La ilaha illa anta subhanaka idza qadaita amran an taqula lahu kun fayakun. Amalan ni tidak ada hadis tuan-tuan. Ini amalan ulama. Apa yang guru kami amalkan, saya amalkan, alhamdulillah. Ada seorang daripada jamaah kita yang amalkan bertahun-tahun tuan-tuan. Satu hari dia kena stroke dan doktor sahkan dia akan paralyzed. Tuan-tuan, alhamdulillah pada hari yang ketiga, ini cerita dia, saya pun tak tahu dia amalkan. Dia dapat dalam kuliah, dia terus amalkan. Pada hari yang ketiga tuan-tuan, kaki dia bergerak tuan-tuan. Seminggu tuan-tuan dia boleh berjalan macam biasa. Dan dia jumpa saya, ustaz, benarlah apa yang dia amalkan oleh ulama. Saya 5 hari ustaz, saya boleh jalan, dia kata. Yang doktor itu sahkan saya akan paralyzed, dia kata. Bukan doktor saja, anak saya pun terkejut, dia kata. Anak dia doktor tuan-tuan. Saya kenal dia daripada anak dia kecil sekolah lagi. Sampai anak dia jadi doktor, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, cukup ya setakat ni, insya-Allah dah pukul 8 lebih dah. Di setakat ni je. Pada akhirnya insya-Allah tuan-tuan, saya ingin wawarkan sedikit berkenaan dengan madrasah kita di Kampung Gemuruh. Alhamdulillah hampir 2 tahun, bermula bulan 11, 21 hari bulan 11 kita mulakan pembinaan
surau di madrasah kita. Bangunan yang pertama kita buat daripada awal ialah surau. Orang tanya saya, kenapa Ustaz buat surau, buat masjid ini? Yang kami niatkan masjid kerana saya itibak pada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama sekali yang Nabi bina selepas daripada hijrah adalah masjid. Maka saya itibak sunnah itu, barulah saya akan buat asrama. Tuan-tuan, alhamdulillah dalam 2 tahun ini, alhamdulillah dengan sumbangan kawan-kawan, jamaah-jamaah muslimin dan muslimat yang kenal saya, yang tak kenal saya, mereka telah berikan sumbangan daripada bermacam sudut, tenaga, harta, barang-barang. Ada yang berikan sumbangan tanah merah, tuan-tuan, berlori-lori, ya, Masya Allah. Ada yang berikan simen, ada yang beri macam-macam, tuan-tuan. Alhamdulillah, hampir 2 tahun masjid kita ini hampir siap, belum siap. Jadi tuan-tuan, ada beberapa perkara yang perlu kita selesaikan lagi, insya-Allah. Tuan-tuan doakan, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan pembinaan seterusnya. Lepas ni kita akan buat asrama dan teruslah bangunan-bangunan yang lain. Saya pernah beritahu tuan-tuan, kenapa saya buat benda ni? Untuk saya mati. Saya terlibat di dalam madrasah ini, tuan-tuan, hampir 40 tahun. Daripada almarhum orang tua saya ikut dia. Dan sekolah saya sendiri pun sekarang ini 25 tahun. Saya tidak mengenakan apa-apa cas daripada pelajar saya yang belajar di madrasah sampai sekarang. Sampai sekarang, tuan-tuan, saya tak minta 1 sen, saya tak cas apa-apa. Makan sama-sama saya, minum sama-sama saya, tak payah bayar di api, tak payah bayar di air. Kenapa Ustaz buat macam ni? Sebab saya nak masuk syurga Allah. Kenapa Ustaz buat macam ni? Sebab saya nak dapat mati husnul khatimah. Tu je, tuan-tuan. Bukan atas dasar apa. Kita cuba siapkan guru Al-Quran, guru bacaan kita untuk mereka semampu kita. Saya tak mampu untuk sediakan yang lebih besar, kerana kita bukan orang kaya. Jadi tuan-tuan, malam ini saya ajak semua orang yang ada pada malam ini, kita cuba siapkan masjid kita. Yang masih kita perlukan banyak lagi dana untuk kita siapkan masjid ini, iaitu surau kita. Saya panggil, sebab kita niatkan masjid, tuan-tuan, supaya kita dapat niat i'tikaf. Tapi pada banner kita akan tulis surau, itu surau pusat dakwah Darul Atiq Kampung Gemuruh. Ada, insya-Allah, tuan-tuan, banyak perkara yang perlu disiapkan. Mudah-mudahan kalaulah Allah terima apa yang saya buat dan Allah terima apa yang kita buat, mudah-mudahan kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan amal soleh ini menjadi asbab kami untuk kami duduk dalam syurga Engkau. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma akrimna bil ilmi wat taqwa. Allahumma akrimna bil ilmi wat taqwa. Allahumma akrimna bil ilmi wat taqwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.